Sedakah kita bahawa pada 8 Februari 1982, Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan sebuah dasar ekonomi negara yang baharu iaitu Dasar Pandang ke Timur semasa persidangan Gabungan Ekonomi Malaysia-Jepun kelima di Hotel Hilton, Kuala Lumpur. Dasar Pandang ke Timur merupakan kesinambungan atau manifestasi daripada dasar by British Last ataupun BBL yang dilancarkan beliau pada 1981. Dasar Pandang ke Timur memfokuskan kepada tiga prinsip utama iaitu perubahan sikap, perubahan struktur serta latihan dan kursus. Tahukah anda, wujudnya falsafah di dalam Dasar Pandang ke Timur ini? Tun Dr. Mahathir pada awalnya berhasrat untuk menjadikan Malaysia di antara negara yang maju seperti negara di timur iaitu Korea dan juga Jepun. Oleh sebab itu, beliau mengambil inisiatif untuk mencontohi amalan yang dilakukan oleh kaki tangan di sana iaitu penggunaan tanda nama, penggunaan kad pelakar waktu kerja dan pasukan meningkat mutu kerja ataupun Quality Control Circle QCC. Hal ini demikian kerana amalan ini mampu membentuk disiplin serta dedikasi di dalam setiap kaki tangan, lebih-lebih lagi kaki tangan awam. Oleh sebab itu, kerjasama yang dijalinkan adalah sebagai tanda kepercayaan dan rendah diri untuk mempelajari segala teknik dan ilmu bagi memantapkan lagi setiap sudut struktur yang terlibat. Sedarkah kita bahawa kebaikan Dasar Pandang ke Timur adalah kepentingan nasional dapat dipelihara? Selain itu, melalui dasar ini, Malaysia berkebolehan untuk merangsang pembangunan dan kemajuan ekonomi. Kemudian, Malaysia juga berkemampuan untuk menangani perkembangan dan cabaran ekonomi dan sosial di pentas dunia melalui pelaksanaan dasar ini. Kemudian, Malaysia juga mampu untuk mewujudkan keamanan sejagat melalui pelaksanaan dasar ini. Ini juga membolehkan ekonomi Malaysia boleh berkembang dengan pesat dan akhirnya kesejahteraan ekonomi Malaysia dapat dijaga. Sedarkah kita bahawa terdapat banyak kesan positif daripada Dasar Pandang ke Timur ini? Antaranya ialah memperkenalkan beberapa sistem dalam bidang pekerjaan. Contohnya seperti kad perakam atau punch card yang diaplikasikan di pejabat-pejabat kerajaan, badan-badan berkanun dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendisiplinkan para pekerja agar mereka lebih mematuhi masa, dan bukan itu sahaja, sehingga kini boleh dikatakan hampir setiap pejabat urusan mahupun kilang-kilang juga menggunakan sistem ini. Seterusnya ialah penggunaan tanda nama atau dikenali sebagai name tag juga dititik beratkan. Tujuan utama penggunaan name tag ini ialah untuk melambangkan kepribadian seseorang dan identiti mereka di mana ia bertugas serta memudahkan pengenalan diri. Malah, penggunaan tanda nama ini juga bukan sahaja diguna pakai di alam pekerjaan, tetapi juga di sekolah-sekolah, dan terdapat juga sesetengah sekolah yang membuat tanda nama ini sebagai salah satu elemen yang wajib dipakai pada setiap masa. Sedangkan kita bahawa Dasar Pandang ke Timur juga mempunyai kelemahan ia tersendiri setelah 34 tahun pelaksanaan di Malaysia. Yang pertama adalah pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi yang diharapkan berlaku secara menyeluruh tidak berjaya dilaksanakan kerana pelajar yang belajar di negara Jepun tidak boleh mempraktikkannya apabila pulang. Ini kerana banyak syarikat daripada Jepun dan Korea Selatan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Yang kedua adalah kesan ekonomi. Kita seolah-olah diikat oleh penggunaan barang harian yang berasal daripada Jepun dan Korea. Contohlah, pada tahun 90-an, jenama-jenama keluaran daripada Jepun dan Korea seperti Toyota, Honda dan Samsung telah monopoli pengeluaran jualan negara kita. Ini adalah perkembangan yang tidak sihat untuk pertumbuhan ekonomi kerana ia bersaing dengan barangan keluaran daripada Malaysia dan juga Barat. Yang ketiga adalah tiada pembangunan berdikari. Akibat kebergantungan teknologi terhadap kedua-dua negara timur, Malaysia telah terlalu banyak bergantung kepada
negara Jepun, sehingga kan pembinaan menara daya bumi diberikan kepada kontraktor daripada Jepun, dan juga jambatan Pulau Pinang juga diberikan dengan menggunakan kos yang amat tinggi sebanyak 313 juta. Yang terakhir adalah tiada pengurusan ekosistem. Malaysia mengalami krisis bekalan air yang serius meskipun negara kita mempunyai sumber air yang mencukupi. Selain itu, pengurusan pekerja juga tidak diuruskan dengan cekap. Kita tidak pernah belajar daripada negara Jepun tentang bagaimana mereka menguruskan sisa pekerjaan mereka dengan baik. Kesimpulannya, dasar pandang ke timur ini sedikit sebanyak telah mengubah iklim ekonomi Malaysia sejajar dengan dasar wawasan 2020 sebagai negara maju. Walaupun terdapat sedikit kelemahan yang boleh ditambah baik oleh kerajaan Malaysia, pada masa akan datang ia juga membawa kesan positif yang mengubah lanskap ekonomi dan persekitaran kerja yang lebih berdisiplin dan teratur, serta pemindahan teknologi yang mempercepatkan pembangunan teknologi di negara ini. Melalui dasar ini juga secara tidak langsung telah membuka mata negara barat dan timur. Terdapat negara Malaysia merupakan negara membangun yang menuju kepada negara maju. Ini dapat dilihat Malaysia telah dikenali di seluruh dunia seperti pembangunannya, ekonomi dan sosial telah maju dengan cepat tanpa bantuan atau nasihat dari negara lain.